Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pernah dengar satu statement, iaitu duit zakat telah dikumpul berjuta-juta, namun masih ada lagi orang yang miskin dan orang yang susah. Jadi sikap tak puas hati ataupun sikap tidak berpuas hati inilah terhadap institusi zakat ini telah membuatkan, adakah betul institusi zakat ini tidak melakukan mereka punya tidak melakukan pengagihan zakat dengan baik. Jadi pada zaman Rasulullah sebenarnya telah jadi perkara macam ni, iaitu di dalam telah dirikutkan dalam surah At-Taubah bahawa terdapat orang Arab yang tidak berpuas hati dengan sistem pengagihan zakat dan mereka mencela Nabi Muhammad SAW. Jadi kita dapat lihat di sini bahawa Rasulullah SAW yang tinggi makamnya juga dicela oleh orang-orang, ataupun kita boleh katakan pada masa kini adalah netizen. Apa lagi kita yang lebih-lebih lagi pada zaman era globalisasi ini, di mana dengan media sosial yang dapat digunakan dengan seluas-luasnya, sudah tentu institusi zakat yang ada di setiap negeri di Malaysia ini akan menjadi bahan cemuhan ataupun akan dipertikaikan oleh masyarakat yang tidak faham bagaimana mereka menjalankan tugas mereka. Jadi isu duit zakat berjuta-juta tapi masih ada orang susah dan miskin ini merupakan satu soalan cepuk emas. Adakah betul institusi zakat ini tidak melakukan mereka punya pengagihan zakat kepada orang-orang yang layak ataupun tidak? Jadi betul ke institusi zakat di Malaysia ini tidak menjalankan tugas mereka dengan betul? Ataupun itu hanya sekadar bualan mulut netizen-netizen yang ada di media sosial dan sebagainya? Kemiskinan ini sebenarnya merupakan satu benda yang subjektif, iaitu perkara yang akan datang, dia akan datang dan dia akan pergi. Jadi sebenarnya terdapat beberapa faktor yang menyebabkan masih berlakunya kemiskinan walaupun pengagihan zakat itu telah diberikan kepada orang yang layak. Jadi mari kita selidik perkara ini. Seterusnya, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan kemiskinan sentiasa berlaku meskipun zakat sudah dikutip berjuta-juta. Yang pertama ialah ketua keluarga yang tidak bertanggungjawab. Contohnya, ketua keluarga gagal dalam beri nafkah yang sepatutnya. Yang kedua, sifat malas dalam mencari pekerjaan. Yang ketiga, ketua keluarga telah meninggalkan tanggungan yang ada seperti anak-anak, isteri, ibu bapa dan lain-lain. Malah ketua keluarga juga terlibat dalam kes jenayah. Yang kedua adalah faktor ekonomi. Ekonomi sangatlah memainkan peranan yang penting dalam sesebuah keluarga. Sekiranya ekonomi merundum, kadar peningkatan kemiskinan akan meningkat. Contohnya, mereka akan kehilangan pekerjaan, diberhentikan oleh majikan kerana majikan tidak mampu lagi membayar gaji mereka, serta peningkatan kos sara hidup yang tinggi. Yang ketiga adalah kematian, iaitu ketua keluarga adalah tunjang ekonomi dalam sesebuah keluarga. Sekiranya ketua keluarga telah meninggal dunia, sudah tentu mereka telah kehilangan tempat bergantung dan berpaut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faktor yang keempat mengapa berlakunya kemiskinan, faktornya adalah perceraian. Hal ini dikatakan demikian kerana bekas isteri dan anak-anak ditinggalkan tanpa sebarang nafkah. Oleh itu, bekas isteri terbeban untuk membesarkan anak-anak mereka. So, keluarga ini layak untuk mendapat zakat. Keluarga ini seperti layang-layang terputus tali. Oleh itu, bantuan zakat akan menyambung tali yang terputus itu untuk melayakkan mereka mendapat bantuan zakat untuk membesarkan anak-anak dan tidak terbeban dengan kehidupan seperti itu. Faktor yang kelima, mengapa sesebuah keluarga itu dilanda kemiskinan, faktornya adalah musibah. Musibah seperti kemalangan, penyakit yang berbahaya, penyakit kronik seperti rumah terbakar. Apa-apa musibah yang datang kepada keluarga itu, dan musibah itu menyebabkan keluarga itu kemiskinan dan keluarga itu layak untuk mendapat zakat.
Sebagai contoh, seperti sesebuah keluarga yang rumahnya terbakar lalu tinggal sehelai sepinggang. Keluarga ini layak mendapat zakat untuk membina kembali kehidupan. Zakat tidak menjanjikan 100% untuk membina kehidupan, tapi ia meringankan beban. Contoh yang lain pula adalah seperti ayah yang mengidap penyakit. Contohnya seperti penyakit yang berbahaya, penyakit jantung dan sebagainya. Sebagai tulang belakang keluarga, ayahnya tidak mampu untuk menyara kehidupan keluarganya. So, bantuan zakat ini dapat meringankan beban keluarga itu untuk membina kembali kehidupan dan hidup seperti biasa. Jadi insya-Allah. Okey. Kesimpulan yang boleh kita dapat ialah sebagai umat Islam ni, ibadah zakat tu memang telah diwajibkan oleh agama kepada umatnya. Jadi kita sebagai muslim ni hendaklah tunaikan zakat tu jika mampu dan fikirkan cara yang terbaik untuk kita tunaikannya. Kekritikan yang diberikan juga mestilah berserta dengan cadangan dan bukannya hanya cemuhan yang tidak mendatangkan sebarang hasil. Selain itu juga, kesilapan yang besar yang perlu diperbetulkan oleh rakyat Malaysia adalah persepsi orang miskin yang mana terima zakat akan terus hidup senang. Institusi zakat ni bertujuan untuk meringankan kemiskinan hidup, bukan untuk membasmi kemiskinan sepenuhnya. Institusi zakat ni ada peranan dia dan masyarakat pun ada peranan dia juga. Jadi sama-sama berganding bahu atasi kemiskinan. Oleh itu, satu pengurusan yang baik amat diperlukan oleh institusi zakat. Kitanya yang menjalankan tugas juga mestilah bukan mereka yang berlatar belakangkan hanya pendidikan agama semata-mata. Tetapi mereka juga ni mestilah ada kepakaran dalam mengurus kewangan. So, jika perkara ini dilakukan, maka keyakinan masyarakat ni boleh dipulihkan dan tak adalah masyarakat buat keputusan sendiri macam mengagihkan zakat tu tanpa melalui pusat zakat. Akhir kata, kitaran hidup ni akan terus berputar ibarat roda. Hari ni di atas, esok belum tentu. Hari ni kaya, esok miskin. Hari ni sihat, esok sakit. Hari ni bahagia, belum tentu esok bahagia. Yang pasti bantuan zakat tu akan tiba di saat kita memerlukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad bin Muhammad Safari. Metrik saya 281101. Jadi kita teruskan perbincangan kita dengan part cadangan ataupun penambahbaikan bagi menghadapi faktor-faktor yang telah disebutkan oleh rakan saya sebelum tadi. Jadi di antara penambahbaikan yang boleh dicadangkan di sini terdapat 3. Yang pertama adalah berkenaan dengan pemantapan akhlak dan juga pendidikan di Malaysia. Dan kita lihat pada hari ini banyak berlakunya penceraian disebabkan oleh akhlak seseorang tersebut dan pendidikan seseorang tersebut. Oleh itu, kerajaan negeri ataupun kerajaan persekutuan boleh membuat satu platform yang akan memberikan pendidikan awal berkenaan dengan tanggungjawab sebagai ketua keluarga. Dan juga kita pada hari ini banyak terlepas pandang berkenaan dengan pemantapan akhlak, dan ini sangat-sangat penting agar setiap ketua keluarga dapat memegang amanah tersebut dengan baik sekaligus dapat membendung masalah ini. Kemudian kita boleh pergi dengan cadangan yang kedua, iaitu pendidikan mengurus kewangan dengan baik. Dan kita lihat pada hari ini rata-rata rakyat Malaysia, khususnya orang Melayu, kurang dari sudut pendidikan literasi kewangan. Disebabkan itu mereka tidak dapat mengurus wang dengan baik. Kita lihat ramai rakyat Malaysia yang agak gairah apabila mendapat satu jumlah wang yang sangat besar. Disebabkan itu, kerana terlalu gairah, mereka menghabiskan wang tersebut di tempat-tempat yang tidak berfaedah. Dan sepatutnya mereka perlu bijak di dalam mengurus kewangan dan
perlu menyimpan demi kelangsungan hidup pada masa akan datang. Dan yang terakhir adalah kita perlu menyediakan satu tabungan kecemasan, dan yang paling mudah adalah platformnya adalah kita menyumbang sedikit wang kita kepada takaful lah. Ini kerana kita dapat lihat apabila datangnya musibah, kebanyakan daripada kita tidak bersedia dari sudut keuangan. Kita tidak nafikan bahawa musibah akan berlaku pada bila-bila masa, tetapi sepatutnya kita perlu merancang demi keluarga kita, demi kelangsungan hidup anak-anak kita, agar musibah itu berlaku sekurang-kurangnya kita tidak terus jatuh kepada muflis. Oleh sebab itu kita perlu mengasingkan ataupun memberikan risiko kewangan kita kepada syarikat takaful agar mereka dapat sedikit sebanyak mengurangkan beban kita apabila kita menghadapi masalah. Sekian saja daripada saya. Terima kasih.